Baiklah, hari ini kita berbincang tentang teori pelanggaran, merupakan bahagian kan yang kerap ditanya di SPM. Teori pelanggaran ini kan dia amat penting sebab dia melibatkan banyak istilah. Nanti ya. Nanti sekejap. Itu slide macam hang sudah. Okey. Dia melibatkan banyak istilah, di mana istilah ni kan dia kena ada perkataan yang tertentu baru dapat markah itu. Kalau tiada perkataan yang tertentu itu kan kamu hilangkan perkataan itu, walaupun konsep kita betul, tapi jawapannya tidak lengkap. Okey, apa itu teori pelanggaran? Teori pelanggaran kan sudah kita pelajari sejak kita Form 1. Yaitu kita tahu kan pepecah itu terdiri daripada banyak jenis pepecah, cecair dan gas. Ada berbagai macam atom-atom kan, ada cara-cara yang di dalam pepecah, cecair dan gas. Baiklah, kalau cecair itu dia macam ni kan, ada yang berkelompok dan ada yang kalau gas itu memang dia terus luang dia terlampau luas. Dan resapan merupakan sesuatu teori pelanggaran lah, iaitu kan sebab antara cara-cara ini kan dia saling pelanggaran antara satu sama lain. Tapi kan untuk Form 5 kata tindak balas ini, dia punya teori pelanggaran adalah tindak balas antara dua cara. Hanya berlaku apabila cara-cara yang bertindak balas itu berlanggar sesama sendiri. Kita tahu kan, sesuatu bahan kimia ataupun tindak balas kimia berlaku kerana ada pelanggaran di antara dua jenis cara dan pelanggaran tersebut mesti berkesan. Baru dia dikatakan berjaya untuk hasilkan tindak balas lah. Jadi contohnya, dia ada NO dan juga O3 iaitu ozon. Sekarang kan NO itu inilah kan satu proses di mana semula jadi ya, iaitu kan gas rumah hijau ataupun gas yang tidak begitu baik macam ada CFC kah, ini gas daripada kilang kah kan, ini nitrogen oxide ini daripada kilang, dia boleh menghapuskan ozon. Ozon kita tahu, ozon merupakan sesuatu lapisan di stratosfera yang melindungi kita daripada UV matahari ya. Dan bahan-bahan kimia daripada bumi ini kan, kalaulah dia terbang sampai atmosfera ini, dia boleh tindak balas dengan ozon untuk hasilkan sesuatu bahan baru dan ozon itu akan dihilangkan ataupun dikurangkan. Kita tengok kalau NO ini iaitu gas nitrogen oxide ini dia langkah macam ini, iaitu bahagian oksigen berlangkah dengan bahagian oksigen. Okey, dia masih tiada sesuatu yang tindak balas. Maksudnya kan selepas pelanggaran dia masih menghasilkan bahan asal dia iaitu nitrogen oxide dan juga ozon. Maksudnya kan pelanggaran ini tidak berkesan. Hasil tindak balas tidak berlaku, iaitu tiada tindak balas kimia. Tapi kan kalau ini dia punya orientasi ya, tengok iaitu atom nitrogen dia berlangkah dengan atom oksigen. Dia kenalah tiba dia membentuk nitrogen dioksida dan ozon telah hilang satu oksigen kepada nitrogen menjadi oksigen. Sekarang satu molekul ozon telah hilang dan bertukar menjadi oksigen. Oksigen tidak berupaya untuk melindungi kita daripada UV lah. Inilah cara tindak balas berkesan ataupun pelanggaran berkesan. Okey, pelanggaran berkesan ini mungkin disebabkan oleh orientasi dia, iaitu cara pelanggaran dia. Tapi kan satu lagi faktor yang lagi penting ialah tenaga pengaktifan. Okey, tengok dua syarat yang menghasilkan pelanggaran berkesan ialah cara-cara bertindak balas mempunyai tenaga minimum yang dikenal sebagai tenaga pengaktifan. Maksud dia kan, tenaga itu
mesti dicapai oleh pelanggaran antara dua cara-cara bahan tinta palas untuk menghasilkan hasil tinta palas. Tenaga itu minimum. Contohnya lah kan. Contohnya, markah minimum untuk kita pass dalam Form 4 ialah 40. Kalau lepas kamu paskan atau lebih dari markah ini, contohnya 41 maka kamu berjayalah, pass sudahlah. Kalau kamu dapat 39, kamu masih fail dalam exam. This is pass. Begitu juga. Tenaga pengaktifan ialah tenaga yang minimum oleh cara-cara yang ditentukan oleh cara-cara tersebut supaya tenaga ini mesti dilepasi supaya tinta palas boleh berlaku. Syarat kedua ialah cara-cara tinta palas mesti berlangkah dalam orientasi yang betul, iaitu mesti dengan cara yang betul lah. Kalau cara yang tidak betul pun tidak berguna juga. Dia mesti cara yang betul. Contohnya tadi lah kan, mesti nitrogen itu langkah dengan oksigen baru dia boleh menghasilkan nitrogen dioksida. Mesti ada orientasi yang betul lah. Sekarang kan tumbuhan kita bertumpu kepada tenaga pengaktifan dahulu, yaitu EA. Tenaga minimum yang mesti dipunyai oleh cara-cara bahan tinta palas semasa pelanggaran supaya tinta palas berlaku dan hasil tinta palas terbentuk. Contohnya inilah. Kalau batu ini boleh kita macam mana kita boleh pindah dari batu ini di bahagian A menjadikan bahagian B, yaitu dia kena naik bukit. Naik bukit ini kan dia perlu gunakan tenaga yang begitu tinggi. Itulah tenaga minimum yang kena kita ada supaya tinta palas berlakulah. Bilangan pelanggaran berkesan sesaat ataupun frekuensi pelanggar berkesan menentukan kata tinta palas. Maksudnya, antara pelanggaran cara-cara yang begitu banyak ini, berapa mereka berkesan? Sorry ya. Halo? 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 Sorry ya, tadi ada telepon. Sekarang kan kita teruskan. Berapakah tinta palas ini kan berlaku? Berapakah frekuensi dia? Maksudnya cara-cara itu berlangkah dan menghasilkan pelanggaran yang berkesan untuk membentuk hasil. Itulah frekuensi pelanggaran berkesan. Bilangan pelanggar berkesan sesaat. Jadi kan ini merupakan EA, yaitu tenaga minimum yang kena dicapai. Kita mesti dikirakan dari bahagian yang atas ke bahagian yang bahan dia. Bukan tadi kosong bahagian ini ya. Baiklah, sekarang kan kita tengok penggunaan teori pelanggaran untuk menerangkan faktor mempengaruhi kata tinta palas. Seperti yang kita telah pelajari last week, ada 4 faktor kan? Apakah faktor itu? Masih ingatkah? Faktor yang pertama ialah size jara kan? Size jara semakin kecil, kata tinta palas semakin meningkat. Kemudian kepekatan ataupun kemolaran, concentration. Kepekatan semakin tinggi, kadar tinta palas semakin bertambah. Kemudian suhu, kalau suhu semakin tinggi, kadar tinta palas semakin bertambah. Kemudian makin, dengan adanya makin ataupun kehadiran makin, kadar tinta palas semakin bertambah. Dan lastly ada tekanan. Tekanan semakin tinggi, kadar tinta palas pun semakin tinggi. Ini tapi 4 faktor yang terutama adalah size jara, kepekatan, suhu, dan juga makin. Tekanan ini adalah faktor sampingan sahajalah, tapi kamu kena tahu juga. Sekarang, dalam SPM kan, pertanyaan soalan dia macam ini. Selalunya dia akan memberikan satu eksperimen ataupun satu pantingan eksperimen, dan dia kena kita fahamkan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kata tinta palas. Contohnya, kita tahu merupakan faktor size jara. Selepas
selepas saiz zarah ini kan dia akan minta kita tulis macam hipotesis lah. Kalau kita fahamkan apa itu hipotesis? Hipotesis iaitu semakin, contohnya semakin kecil saiz zarah, semakin bertambah ataupun kata tina palas menjadi tinggi. Ataupun kata tinas bertambah, meningkat pun okey juga. Jadi kan ini yang merupakan hipotesis. Kemudian kan dia mungkin tanya kita, apakah penerangan kita, kalau saiz zarah semakin kecil, penerangan kita yaitu semakin kecil saiz zarah, luas permukaan zarah-zarah itu akan bertambah. Ini adalah penerangan dia. Kemudian soalan yang terakhir untuk bahagian ini, dia akan tanya kamu, terangkan secara teori pelanggaran, untuk menerangkan faktor saiz zarah mempengaruhi kata tindak balas. Itulah menyumbangkan markah mungkin 4 sampai 5 markah dalam SPM lah. Soalan struktur pun mungkin, soalan esei pun mungkin. Tapi kan, bagaimanakah kita dapatkan FUMAP untuk ini? Menerangkan teori pelanggaran adalah satu perkara yang sangat penting dalam bab inilah. Okey, kita tengok. Jumlah luas permukaan atau saiz zarah tinta palas berbentuk berpecah. Apabila saiz bahan tinta palas bentuk berpecah berulang, okey, tengok. Saiz bahan tinta palas, kalau bahan dia ialah zinc, contohnya kan, bahan dia ialah zinc kan, kita kena tulis apabila saiz serbuk zinc lah kan, saiz serbuk zinc semakin berkurang, jumlah luas permukaan tertera seunit ataupun per unit pun okey, bertambah. Pelanggaran antara bahan tinta palas zarah-zarah. Okey, ini kita kena berhati-hati ya. Kalau jangan kita tulis zarah-zarah sahaja, kita mesti mau tulis zarah-zarah yang ditanyakan dalam soalan. Contohnya zinc dengan asid kan, kita kena cakapkan pelanggaran antara bahan tinta palas iaitu atom zinc dan juga ion hidrogen. Mesti mau tulis macam ini. Atom zinc dan ion hidrogen. Berkenaan atom ini pun kena dimasukkan kalau kan contohnya kan merupakan asid tinta palas dengan zinc kan. Atom zinc dan ion hidrogen ini pun kena dimasukkan dalam jawapan kamu, baru okey. Pelanggaran antara bahan tinta palas semakin kerap ataupun semakin cepatlah kan, pelanggaran semakin bertambah pun okey juga. Kalau saya kan, saya tidak suka gunakan perkataan kerap, saya gunakan bertambah. Frekuensi pelanggaran berkesan di antara zarah-zarah. Okey, berulang lagi. Kita kena tulis, kalau contohnya kan, di antara atom zinc dengan ion hidrogen kan, frekuensi pelanggaran berkesan di antara atom zinc dan ion hidrogen semakin bertambah. Akhir dia, kata tinta palas bertambah. Contohnya, tinta palas butiran zinc dengan asid hidroklorik untuk menghasilkan gas hidrogen, yaitu zinc Zn campur dengan 2 HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Bersama ion itu adalah zinc Zn plus dengan 2H plus. Sebabkan dalam kes ini yang penting merupakan zinc dia campur dengan H plus. Membentuk Zn2 positif dan juga H plus, di mana Zn2 positif ini akan membentuk zinc klorida. Yang di sini adalah atom zinc dia berlangkah dengan hidrogen, ion hidrogen. So, in experiment 1, saiz butiran zinc besar-besar, yaitu gunakan butiran zinc. Kan? Apabila saiz butiran berkurang, jumlah luas permukaan seunit jisim berkurang. Baiklah, cara dia. Okey, ada 4 markah di sini, tengok Markah pertama, apabila saiz butiran berkurang, jumlah luas permukaan seunit ataupun per unit pun okey, jisim bertambahlah. Ini kalau butiran dia, kalau ketulan yang besar, dia luas permukaan kecil. Kalau butiran yang kecil ataupun serbuk, dia punya luas besar. Markah pertama, point 1. Kemudian, pelanggaran, tengok pelanggaran antara atom zinc
Ataupun kamu tuliskan ion hidrogen lebih selamatlah. Kalau kamu simpan H+ ini pun okey juga sebab H+ itu pun hidrogen ion juga. Kalau kamu simpan H+ ini, tidak payah kamu simpan ion di depan sebab berulang ion sudah. H+ ini mewakili ion hidrogen sudah. Kalau kita sudah simpan H+, tidak payah tulis perkataan ion. Kalau kita tuliskan in hidrogen ini, kita kena simpan perkataan ion. Okey, belangkala antara atom zinc dengan hidrogen, ion hidrogen semakin kerap ataupun semakin bertambah. Ini adalah point 2. Okey, point 2. Frekuensi pelangkalan berkesan, ingatkan, jangan lupa kita tuliskan frekuensi pelangkalan berkesan antara atom zinc dengan ion hidrogen semakin bertambah juga. Point 3. Akhirnya, kita tulis kadar tinta palas bertambah. Point 4. Okey, ini cara kita mendapat markah penuh dalam case ini ya. Baiklah. Lepas itu kan, selepas kita terangkan tentang teori pelangkalan, mungkin dia suruh kita lukis grafkan seperti yang dijelaskan untuk minggu lepas. Antara dua ini, putiran dengan putiran kecil dengan besar-besaran. Kita tahu kan mana yang kecil, mana yang besar. Yang kecil akan membentuk kadar tinta palas yang tinggi, yaitu graf dia lebih curam. Okay, graf lebih curam mewakili dia punya kadar tinta palas lebih tinggi. Bentuk ini dia merupakan saiz besar, saiz cara besar. Okay, contohnya ketulan. Baiklah, untuk ini merupakan saiz cara kecil. Contohnya adalah serbuk. Inilah kita kena lakarkan graf dan labelkan di mana eksperimen itulah. Ini adalah serbuk dan ini adalah ketulan lah contohnya. Number 2, kepekatan. Sama juga tadi kan, kepekatan sudah kita tengok eksperimen minggu lepas, iaitu kita gunakan natrium thiosulfate bertinta palas dengan asid sulfuric menghasilkan sulfur kan. Sulfur itu akan membentuk putil-putilan sulfur dan akhirnya boleh menyebabkan pangkat X itu tidak kelihatan daripada pandangan kita lah. Semakin cepat kan pangkat X itu hilang daripada kelihatan, itu mewakili kadar tinta palas yang tinggi. Baiklah, macam mana kita dapatkan markah penuh dalam case untuk kepekatan? Contohnya kan sekarang kita ada dua kepekatan kan, satu yang pekat, satu yang kurang pekat lah. Memang dalam case kepekatan ini kan dia mesti tanya natrium thiosulfate tinta palas dengan asid sulfuric. Ini merupakan hanya memang satu-satunya soalan yang akan ditanya lah. Baiklah, apabila kepekatan bahan tinta palas dalam bentuk larutan bertambah, bilangan cara per unit, seunit pun boleh, per unit pun boleh, seunit isi batu larutan bertambah. Ini point 1. Bilangan cara seunit isi batu larutan bertambah. Maksudnya kepekatan bertambah, bilangan cara seunit bertambah. Baiklah, kalau sudah tahu kan itu kepekatan asid kan, kita kena tulis juga. Apabila kepekatan asid sulfuric bertambah, bilangan cara seunit isi batu larutan bertambah. Kita kena masukkan nama bahan tinta palas itulah. Kemudian, pelangkalan antara bahan tinta palas zara-zara menjadi lebih kerap ataupun semakin bertambahlah. Baiklah, kalau dia melipatkan asid sulfuric dengan zara-zara natrium thiosulfate, kita kena cakapkan yaitu zara natrium thiosulfate dengan H+, yaitu pelangkalan antara dua-dua ini. Yaitu ion thiosulfate pelangkalan dengan H+. Kemudian baru kita katakan frekuensi pelangkalan berkesan di antara cara-cara itu, yaitu masih ion thiosulfate dengan ion hidrogen bertambah.
Akhirnya perlu kita tulis kadar tindak panas bertambah lah. Contohnya case ini. Apabila kepekatan larutan thiosulfat bertambah, bilangan ion thiosulfat seunit isi batu larutan bertambah. Ini point 1. Kemudian, pelangkalan antara, tengok dia tulis ion thiosulfat. Kalau kita sudah tulis dua negatif ini, tidak payah masuk ion lagi lah. Pelangkalan antara ion thiosulfat dan ion hidrogen menjadi semakin bertambah. Ini merupakan point 2. Kemudian, frekuensi pelangkalan, kalau saya lebih selamat, masukkan frekuensi pelangkalan perkesan antara ion thiosulfat dan ion hidrogen bertambah. Point 3. Kemudian, kadar tindak panas bertambah is point 4. Maksudnya, tiap-tiap ini kita sekurang-kurangnya mesti mau menjawab 4 poin untuk mendapatkan maka yang penuh lah. Jadi, dalam graf ini, dalam graf ini dia memberikan dua jenis kepekatan kan, kita tahulah yang lebih pekat. Contohnya ini yang lebih pekat kan, kita kena tahu labelkan dia. Ini yang lebih pekat. Kalau yang kurang pekat, dia akan kecuraman graf dia akan kurang. Contohnya ini. Ini merupakan graf yang kurang pekat lah, yaitu kepekatan rendah lah. Kita kena tahu macam mana labelkan lah. Dan masa bahagian masa ini dia mesti 1/T ya, baru dapat garis lurus ini. Baiklah, kita tengok number 3. Number 3, tekanan gas, tekanan berkaitan dengan gas ini merupakan sampingan punya, kita just overall lah. Apabila tekanan gas bertindak panas bertambah, isi batu gas berkurang. Ini point 1. Pelangkalan antara cara-cara. Kalau dia berikan gas kita, contohnya gas ini dia berikan gas amonia. Bukan amonia. Dia berikan gas, selalunya gas untuk gas SPM kan. Gas nitrogen dengan gas hidrogen saja. Jadi kita kena jawab pelangkalan antara gas nitrogen dan gas hidrogen semakin bertambah. Kemudian frekuensi pelangkalan antara apa? Kita kena jawab frekuensi pelangkalan perkesan antara gas nitrogen dan gas hidrogen bertambah. Ini point 2, this is point 3. Akhirnya kita jawab kadar tindak panas bertambah. Baiklah, suhu. Untuk suhu ini kan kita tahu dalam case SPM, suhu ini masih berkaitan dengan ion thiosulfat dengan H+, yaitu seperti eksperimen yang kita pernah tengokkan minggu lepas. Kita panaskan larutan natrium thiosulfat ini dengan berbagai suhu, dan kita dapati suhu yang tinggi akan mempercepatkan kadar tindak panas lah. Jadi, macam mana kalau suhu tinggi? Apabila suhu menjadi lebih tinggi, cara-cara bahan tindak panas bergerak lebih cepat dan mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Yang penting ada tenaga kinetik. Kalau suhu lebih tinggi, tenaga kinetik dalam cara-cara akan lebih tinggi. Kemudian, bahan tindak panas, kalau cara-cara itu ialah natrium thiosulfat dan juga asid kan, kita kena masukkan. Pelanggaran antara cara-cara yaitu ion thiosulfat dengan ion hidrogen pelangkar lebih kerap ataupun bertambahlah. Tampilan cara yang mengatasi tenaga pengaktifan EA akan membentuk hasil bertambah. Okeylah. Frekuensi pelangkaran perkesan di antara cara-cara bertambah, kita kena masukkan ini. Dan kadar tindak panas bertambah. Sekarang kan kita tengok dalam suhu ini kan, dia ada masuk sesuatu lagi, yaitu tenaga pengaktifan. Jadi kan tenaga pengaktifan ini mungkin menyumbangkan satu lagi 0.5 di dalam jawapan kita lah. Yaitu pada suhu yang tinggi, lebih banyak cara-cara akan mengatasi tenaga pengaktifan.
Oke, contohlah kan, kalau soalan itu dia inginkan kita masukkan 4 markah, yaitu ada 4 poin. Kita tahulah cara tulis itu kan. Kalau kamu tengok, tiba-tiba dia meminta 5 markah. Jadi pandai-pandai kamu kan tambah satu lagi markah, yaitu tenaga pengaktifan EA semakin mudah diatasi, sebagai point 5 lah. Oke. Frekuensi barangkali berkesan antara cara-cara bertambah dan kata tindak balas bertambah. Oke, ini oke ya. Di sini kan dia katakan bahwa kalau suhu yang lebih tinggi, dia membolehkan cara-cara tersebut mengatasi EA dengan lebih cepat dan lebih banyak hasil lah dibandingkan untuk temperature yang tinggi dengan temperature yang rendah lah. Baiklah. Lastly, kita tengok mangkin lah. Tengok mangkin. Pemangkin menyediakan jalan alternatif. Ini cara dia. Jalan alternatif lah. Jadi tenaga pengaktifan EA menjadi lebih rendah. Bilangan cara yang dapat mengatasi EA ini yaitu tenaga pengaktifan. Semasa pelanggaran juga bertambah. Frekuensi pelanggaran berkesan bertambah dan juga kadar tindak balas bertambah. Ini adalah contoh dia tulis untuk mendapatkan markah penuh dalam mangkin. Jadi kan dalam case SPM, apakah mangkin yang selalu dia tanya adalah first ferrum sebagai pemangkin dalam pembuatan amonia proses Haber, platinum sebagai pemangkin dalam pembuatan asid nitrik yaitu proses Oxford, dan vanadium 5 oksida sebagai pemangkin dalam pembuatan asid sulfuric proses Sendu. This one is most popular. Dan kalau kita tulis mangkin vanadium oksida itu, kita mesti memasukkan number 5 ini masuk dalam kita punya jawaban. Kita tidak boleh tulis vanadium oksida saja. 5 ini mesti dituliskan dalam jawaban kamu. Jadi kan, pemangkin menjimatkan masa pengeluaran, pemangkin mengkurangkan keadaan yaitu suhu dan tekanan yang lampau, maka menjimatkan bahan api lah. Itulah kegunaan mangkin lah. Baiklah, sekarang kan teks biasa sudah kita belajar lah untuk kelima ini, yaitu size, kemudian kepekatan, kemudian suhu, kemudian mangkin, dan sebagai tambahan ekstra yaitu tekanan. Sekarang kan saya paparkan sesuatu yang di dalam modul kamu yang tadi saya sudah salinkan kan. Sekarang pun kena kita salinkan juga. Oke, modul ini dia introduce sesuatu yang baiklah, yaitu cara menjawab dia. Tengok cara dia merupakan satu peta konsep di mana kan dia menggabungkan semua keempat faktor ini dengan cara-cara penerangan dia untuk mendapatkan markah penuh lah. Yang first ialah size cara. Macam tadi kan dikatakan semakin kecil saiz bahan tindak balas, kalau ada bahan tindak balas contohnya zinc, atom zinc dan juga ion hidrogen kan, kena kita masukkan semakin kecil saiz atom tidak apa ya, ini belum lagi ya, saiz salah, masih semakin kecil saiz, contohnya semakin kecil saiz zinc, semakin besar jumlah luas permukaan yang tertida kepada pelanggaran. Oke, dah besar. Kalau dia bahan dia adalah zinc, tindak balas dengan asid kan, semakin kecil saiz zinc, semakin besar jumlah luas permukaan yang tertida kepada pelanggaran. Kemudian frekuensi kita tulis frekuensi pelanggaran di antara cara ini kena kita ganti dengan zinc dan ion hidrogen, maka frekuensi pelanggaran di antara atom zinc dan ion hidrogen meningkat. Kemudian, frekuensi pelanggaran berkesan di antara cara kena kita ganti dengan atom zinc dan ion hidrogen meningkat. Kemudian, baru kita tulis kata tindak balas meningkat. Ini kita tahu ada 4 markah, point 1, point 2,
0.3 and 0.4. Kalau kamu bijak, kamu mesti dapat tengok kan. 0.234 ini dia sudah fix. Jadi kan maksud dia 0.234 ini frekuensi pelanggaran di antara jala-jala, frekuensi pelanggaran berkesan di antara jala-jala. Kata tindak balas ini sudah fix. Mesti kita tahulah yang berubah-ubah itu hanya 0.1 saja. Semakin kecil size jala, semakin besar loss permukaan. Yang first yang second, kepekatan. Okay? Semakin tinggi kepekatan, contohnya natrium thiosulfat kan. Semakin tinggi kepekatan larutan natrium thiosulfat, semakin banyak bilangan jala dalam satu unit isi batu. Okay, sudah 0.1. Kemudian kita tulis kalau natrium thiosulfat itu mesti ion thiosulfat. Tadi kan ion thiosulfat dengan hydrogen ion. Oke, kita jawabkan frekuensi pelanggaran di antara ion thiosulfat dan ion hydrogen meningkat. Frekuensi pelanggaran berkesan antara ion thiosulfat dan ion hydrogen meningkat. Akhirnya kadar tindak balas meningkat. Baiklah, number 3, suhu campuran. 0.1, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik ini ya. Tadi saya sudah mention tenaga kinetik adalah paling penting untuk suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik antara cara-cara. Okay, cara yang bahkan bergerak dengan lebih laju ini kamu tidak tulis pun oke lah. Yang penting mesti tenaga kinetik. Kemudian contohnya ini kan suhu yang ditingkatkan untuk natrium thiosulfat dengan hidrogen. Sama juga lah. Yang penting kita mesti memasukkan nama-nama cara-cara ini ke dalam 0.2 dan 0.3. Akhirnya mungkin. Oke, mungkin ini mungkin ada 5 maka. Mungkin menyediakan jalan alternatif bagi tindak balas yang memerlukan tenaga peaktifan yang lebih rendah. Ini 0.1. Lebih banyak cara-cara pelanggar mencapai tenaga peaktifan. Ini 0.2. Jadi mungkin ini kemudian menjadikan 0.3, 0.4 dan 0.5. Ini mungkin lah. Mungkin dia memberikan maka yang lebih tinggi dalam SPM yaitu penjawaban untuk mungkin. Baiklah, sekarang masalah kan. Belajar mungkin keliru. Ini kan kalau belajar yang ada modul kan tolong salinkan. Belajar akan keliru kan. Apakah itu cara-cara yang berlangkah dalam tindak balas? Maksud dia mungkin tidak faham, tidak sure apa cara-cara itu. Sekarang kan modul ini menyediakan satu ruang untuk kita faham. Kalau contohnya kan, ini dia sediakan berbagai jenis tindak balas. Yang pertama, tindak balas adalah magnesium dengan asid hidroklorik. Jadi bersama ion adalah Mg plus 2H plus menjadi Mg2 plus H2. Jadi cara-cara yang berlanggaran adalah atom magnesium dengan ion hidrogen. Ini cara-cara yang berlangkah. Kita akan tulislah. Oke, kalau magnesium dengan asid nitrik pun sama juga. Magnesium dengan ion hidrogen. Maksudnya kan, kalau asid itu akan kita tahu hidrogen ion itu merupakan cara yang berlanggaran. Dan tidak kira dia asid sulfuric kah, asid hidroklorik kah, asid nitrik kah, dia masih menggunakan hidrogen ion. Sama juga zinc dengan asid sulfuric, dia pun atom zinc dengan hidrogen ion juga. Zinc and H+. Kemudian zinc dengan acetic acid yaitu ethanoic acid pun melibatkan zinc dengan hidrogen ion juga. So, kamu perhatikan kalau ada acid ini, yang penting semua gunakan hidrogen ion. Kemudian kalsium karbonat dengan asid hidroklorik pun juga kalsium karbonat dengan hidrogen ion juga. Okay, kemudian ini hydrogen peroxide is special for mungkin only, yaitu kan H2O2 ini dia menjadi H2O dan O2. O2 ini adalah isi batu yang kita boleh disebutkan untuk mengukurkan kadar tindak balas. Kemudian yang akhir itu natrium thiosulfat dengan asid sulfuric. Jadi bahan yang berkaitan ialah
ion hydrosulfat, yaitu tadi kan S2O3 dengan hidrogen ion. Boleh disimpulkan bahawa kesemua bahan-bahan tina pelas dalam kes SPM kata tina pelas semuanya kebanyakan ada asid kecuali satu iaitu hydrogen peroksida special for mungkin sahaja. Baiklah, sekarang kan ambil modul kita salinkan dulu. Salinkan dulu ini ya. Nanti saya baru jelaskan ya. Baiklah. Ini merupakan contoh soalan kan, ya, macam soalan SPM lah. Dia ingin kita terangkan secara teori pelanggaran. Tengok eksperimen pertama dia gunakan 20 cm asid hidroklorik 0.5 mol. Tengok dengan serbuk. Kemudian ini gunakan isi baru sama, kemolaran sama, ketulan. Kita tahulah kan ini mesti berkaitan tentang saiz cara lah. So persamaan ini sudah kita tahu lah kan kalsium karbonat campur dengan asid hidroklorik akan menjadi kalsium klorida plus air plus karbon dioksida. Persamaan ion hanya H+ ini akan dipertimbangkan lah. Sekarang kan serbuk kalsium karbonat ini adalah berlebihan. Jadi kalau dari segi kemolaran yang terlibat ataupun keberkatan yang terlibat, tidak hanya ambil kira asid hidroklorik saja. Jadi kita gunakan bilangan mol sama gunakan formula mv per 1000, yaitu masukkan 0.5 sebagai m, 20 ni sebagai v, 1000 ni, dan dapat kira bilangan mol yang terlibat adalah 0.01 mol. Okay, tujuan dia mengambil mol ini adalah untuk dapatkan nisbah dia. Okay, jadi kan kita tengok nisbah mol ini adalah 0.01 dan yang terlibat adalah gas karbon dioksida yang akan diambil kira untuk mengukur isi batu dia. So, tengok nisbah adalah 2 nisbah kepada 1, 0.01 ini akan menjadi 0.005 untuk gas karbon dioksida. So, isi batu gas karbon dioksida yang terlibat adalah 0.1 dm batu sama dengan 120 cm batu lah. Kalau kita mau kita carilah isi batu maksimum gas yang terhasil. Kemudian kan dia akan tanya, apakah antara dua ni kan manakah saiz lebih kecil? Memang saiz kalsium karbonat eksperimen pertama lebih kecil berbanding dengan eksperimen kedua. So, kalau saiz kecil tadi kan, kalau saiz kecil apa yang akan meningkat? Yaitu luas permukaan terdedah. Jadi, next dia akan jawab jumlah luas permukaan sekarang kan saya dengar saya punya isteri kan dia tahulah ini istilah yang lebih penting. Dia katakan luas permukaan ini jangan kita tulis sahaja luas permukaan. Kita mesti mau tulis perkataan jumlah luas permukaan. In English is total surface area. Jumlah luas permukaan kalsium karbonat yang terdedah kepada pelanggaran eksperimen pertama lebih besar berbanding dengan eksperimen kedua. Kamu tengok istilah dia. Dalam kimia ataupun mata pelajaran sains, kalau dia suruh kita bandingkan dua eksperimen ini, kita mesti mau sentiasa bandingkan dia. Lebih besar daripada, contohnya dia bandingkan eksperimen 1 to 2, dia mesti mau banding lebih besar daripada 2, lebih tinggi daripada 2, dia mesti sentiasa bandinglah. So, frekuensi pelanggaran di antara kalsium karbonat dengan ion hidrogen dalam eksperimen pertama lebih tinggi daripada eksperimen kedua. Berkaitan dengan frekuensi pelanggaran berkesan juga, di antara zara-zara dia kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam eksperimen pertama lebih tinggi daripada eksperimen kedua. So, kata tina pelas eksperimen pertama lebih tinggi berbanding dengan eksperimen kedua. Sejauh mana dia berbandingan setiap jenis markah atau setiap jenis point pun kena kita banding. So, tengoklah bakalan graf. Eksperimen 1 ini sebab dia saiz kecil, eksperimen 2 ini saiz besar. Kadar tina pelas lebih graf lebih curam menunjukkan kadar tina pelas lebih tinggi.
Okey, yang second dia membandingkan antara dua ini, iaitu eksperimen yang berkaitan tentang serbuk magnesium. Yang pertama gunakan 0.5 mol, okey, asid hidroklorik. Yang kedua gunakan asid sulfuric. Kita tahu kan, asid hidroklorik ini merupakan monoprotic asid, iaitu hanya ada 1 mol hidrogen ion saja. Tapi asid sulfuric adalah asid diprotic, dia ada 2 mol hidrogen sulfuric. Jadi kan, kalau mau bandingkan secara kepekatan asid ini, asid hidroklorik ini kurang pekat dan asid sulfuric ini lebih pekat. So, ini dia punya persamaan ion. Persamaan ion yang terlibat ialah atom magnesium dengan ion hidrogen. Jadi, kita tahu serbuk magnesium adalah berlebihan. Jadi, kita masih mengambil kila mv per 1000 untuk kedua-dua asid. Iaitu, setelah kita tahu asid untuk hidroklorik ini adalah 120 cm batu dan asid untuk asid sulfuric ini adalah 2240. Sebab, ini special bagi setiap bandingan asid hidroklorik dengan asid sulfuric ini, selalunya kan asid diprotic ini dia akan membeli double hasil. Ini kena kita tahulah dari segi pengiraan. Baiklah. So, dikatakan, satu mol asid hidroklorik mengayon kepada 1 mol ion hidrogen sahaja, manakala kan 1 mol asid sulfuric mengayon kepada 2 mol ion hidrogen. Jadi mol ion hidrogen bagi asid sulfuric lebih pekat dibandingkan dengan yang hidroklorik asid lah. Bandingan kepekatan ion hidrogen dalam eksperimen 2 adalah 2 kali ganda eksperimen 1. Jadi faktor bilangan ion hidrogen dalam 1 per unit isi batu dalam eksperimen 2 adalah 2 kali ganda eksperimen 1. Adapun kamu cakap lebih tinggi pun okey lah. Tapi lagi tepat adalah 2 kali ganda lah. Jadi, frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dalam dan atom magnesium dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Frekuensi pelanggaran terkesan pun juga. Kemudian, kadar tindak panas eksperimen 2 pun lebih tinggi daripada eksperimen 1. Yang sini kita kena berhati-hati di sini, iaitu selain daripada lebih curam graf dia, eksperimen 2 sebab lebih pekat hidrogen ion. Lebih pekat kan? Ini kurang. Satu lagi iaitu hasil dia kurang kepada eksperimen 2 sebab eksperimen 2 merupakan asid sulfuric, asid diprotic. Dan eksperimen 1 adalah hidroklorik asid monoprotic. Sini katakan, kalau selalunya kan, kalau sulfuric ini dia mesti menang semua. Lebih pekat dan lebih banyak hasil. Dan lastly dia mau bandingkan eksperimen 1 dengan menggunakan ada mangkin. Tengok ada mangkin, ini dia ada mangkin. Ini ada mangkin. Lepas itu kan tuliskan persamaan kimia dia dan cara-cara yang terlibat adalah atom zinc dengan ion hidrogen. Sebab zinc itu masih berlebihan, kita masih menggunakan mv per 1000 untuk mencari bilangan mol. Setelah mencari bilangan mol, kita tahulah bilangan isi batu yang terlibat adalah 600 cm batu. Ini selalu soalan terakhir dalam bab ini. Mau cari isi batu maksimum itu. Tindak balas antara zinc dan asid hidroklorik dalam eksperimen 1 tanpa mangkin manakala krupum sulfat yang hadir dalam eksperimen 2 merupakan mangkin. Krupum sulfat ini merendahkan tenaga pengaktifan bagi tindak balas antara zinc dengan asid sulfuric dengan eksperimen 2. Frekuensi pelanggaran terkesan di antara atom zinc dengan hidrogen ini eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen pertama sebab ada mangkin. So, kadar tindak panas pun sama juga. Dari segi pelukiskan graf ini, yang ada mangkin lebih curam, yang tiada mangkin kurang curam. Jadi keculunan eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen pertama. Kalau tengok keculunan, selalu kita gunakan kecuraman ataupun keculunan graf lah, selalu lebih tinggi juga. Baiklah, isi batu gas hidrogen yang dibebaskan adalah sama, sebab dia hanya mangkin saja kan. Sekarang, apa kesimpulan dia? Selalunya kan, kalau dia bandingkan saiz, bandingkan saiz, selalunya isi batu gas adalah sama. Kalau dia bandingkan suhu, selalunya isi batu gas pun
sama. Kalau dia bandingkan makin, selalunya hasil pun sama. Yang satu-satunya yaitu dia bandingkan kepekatan, kita kena berhati-hatilah. Kadang-kala kepekatan menyebabkan hasil lain. Seperti kes yang tadilah. Bandingkan antara HCl dengan H2SO4 ni. Kita kena berhati-hati semasa dia bandingkan kepekatan. Yang lebih pekat itu bukan hanya kadar tinta pelas meningkat. Manakala hasil pun akan meningkat. Okey ya. Jadi lebih kurang macam ni lah bab kadar tinta pelas yang kita pernah belajar selama 3 minggu ni lah. So semoga anda boleh mendapat manfaat daripada kelas ini lah. So next week kita akan teruskan untuk bab 8 untuk bahan pengguna dalam industri. Baiklah.